Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mari kita mulakan tazkirah malam ini dengan sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, khususnya mak bapak kita, ahli keluarga kita, kerabat-kerabat kita, guru-guru kita, rakan-rakan kita yang telah kembali ke rahmatullah. Syailillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Allah Ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhirah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtahidu yaumal fitri fil shadaqati wa a'malil khair wal birri. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang pertama, mari kita sama-sama panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saat dan ketika ini kita berada di dalam majlis ilmu di akhir-akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus-terusan memberikan taufik, hidayah dan inayahnya dalam perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan saki-baki umur yang Allah Ta'ala panjangkan, memungkinkan kita melaksanakan dan menambahkan lagi amal-amal ibadah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati rezeki yang dilempah ruahkan kepada kita, sampailah mudah-mudahan diberkati sepanjang perjalanan hidup kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang kedua, mari kita sama-sama panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alhamdulillah, malam ini dijadwalkan merupakan malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. Saya ucapkan tahniah pada Pak Imam yang memimpin kita malam ini. Bagi saya amat berpuas hati. Kenapa? Ayat-ayat di panjang ini sesuai dengan akhir-akhir Ramadan. Mudah-mudahan yang mendengar, yang menjiwai, Allah Ta'ala bersihkan segala-gala dosanya yang ada padanya. Kerana di saat-saat akhirnya bukan mudah untuk kita nak mencari satu bekalan, nak menamatkan, nak mengakhiri akhir Ramadan. Belum tentu kita akan jumpa pada masa akan datang.
Mudah-mudahan wasyifa'u lima fi sudur wa hudar wa rahmatal lil mu'minin. Saya yakin tuan-tuan, mudah-mudahan yang datang, yang mendengar, yang sama-sama bermakmum dengan imam ni, dengan ayat-ayat yang dibacanya, mudah-mudahan jiwa kita akan bersih, jiwa kita akan tenang, mudah-mudahan jiwa kita akan hidup sehinggalah Allah Ta'ala pinjamkan umur kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apabila di akhir-akhir namanya Ramadan ini, saya nak ambil masa sedikit saja. Yang pertama, sekali lagi syukur kepada Allah SWT, habis kita tarawih malam ini. Tinggal besok 1 hari lagi kita puasa. Itu pun tadi ada suara-suara yang saya tak tahu macam mana jadi macam itu. Okey, bila besok dia tak jadi raya, dia punya marah, masya-Allah. Tapi bukan yang kat sini, yang kat sini garanti tak marah. Yang kat sini memang kalau takdirkan besok puasa, besok raya, no masalah. Tapi kalau besok puasa lagi, sekali lagi, 1 hari lagi, belum tentu akan datang kita jumpa lagi. Pasti akan ada 2 alam dalam jiwa dia. Pertama, sedihnya kita tinggal tarawih malam ini, belum tentu jumpa tahun akan datang. Bagi saya pula disulami dengan ayat-ayat yang amat baik dalam tarawih yang terakhir tadi, masya Allah. Kita beruntung. Kenapa? Dipimpinnya dengan imam, dengan doa-doanya, dengan ayat Quran. Mudah-mudahan qad aflaha man tazakka, berbahagialah orang yang menyucikan. Karena kadang-kadang di akhir-akhir Ramadan pakai ina'at ta'ina kal kausar, dan paling panjang qul huwallahu ahad. Okey, hari ini tak apa tuan-tuan. Yang dah marah tadi jangan marah. Okey, yang keduanya, besok saja kita ada lagi puasa 1 hari. Ada peluang yang amat besar yang Allah Ta'ala janjikan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jangan bimbang, orang yang beriman bertambah lagi ibadah, bertambah lagi dia syukur kepada Allah. Kenapa? Bukan perkara mudah kita nak dapat 4 Jumaat dalam bulan Ramadan. Ya atau tidak? Sedar tidak? 4 Jumaat dalam bulan Ramadan. Yang sudah-sudah setahu saya tak dapat. Kalau tak terlepas 3 gitu je. Tapi ringam-ngam tak kata orang 4 Jumaat. Bermakna besok kita habislah dalam bulan Ramadan puasa kita. La haula wala quwata illa billah. Itulah pesanan kita, harapan kita dengan Allah. Semoga Allah Ta'ala bagi kekuatan di saat-saat akhir. Lebih-lebih lagi kanak-kanak yang dah 60 tahun, ditambah pula dengan uzuran, nak habiskan yang hari yang akhir ni, saya takut kadang-kadang dicobanya, kadang-kadang ada halangannya. Tapi tadi Pak Imam pun dah baca doa, mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Tuan-tuan dan puan-puan, malam esok dah dijanjikannya, dah ditetapkan. Dah yang merungut-merungut tu cuba periksa dia punya puasa dia. Yang merungut-merungut besok, yang semalam besok tak jadi raya tu, yang merungut-merungut tu cuba tengok puasanya cukup atau tidak 30 hari. Tarawihnya cukup tak 30 malam. Sahurnya cukup tak 30 pagi. Berbuka jangan diceritalah, dah tentunya dia kata. Cuma mudah-mudahan tak ada yang kat sini berbuka pukul 3 petang. Okey, ada yang berbuka 3 petang dah. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa yang saya nak bayangkan tuan-tuan, khususnya mereka-mereka yang dah tua-tua lah, terus terang je lah, 60 tahun akan datang. Agak-agaklah saat ini kita sibuk apa, agak-agak hala tuju kita ke mana.
Orang yang beriman pastinya dia akan terdengar ayat qad aflaha man tazakka. Berbahagialah orang-orang yang menyucikan dirinya lahir dan batin. Apa kebahagiaan kita dalam perjalanan hidup kita? Malam ni dah habis tarawih, tinggal besok kita puasa. Kemana hala tuju kita nak bawa? Dijanjikan amat bahagialah orang-orang yang menyucikan dirinya. Setelah 3 hari kita puasa, 30 hari kita qiyam, 30 hari kita sahur, last kali pastinya Allah Ta'ala akan bagi hadiah kepada mereka. Kerana orang yang puasanya diterima, tarawihnya diterima, amalannya terima, dia dibaginya dua kebahagiaan. Pertama, waktu berbuka puasa, insya-Allah yakin apabila kita bertemu dengan Allah. Dah, jangan tengok orang lain kanan kiri, jangan. Kita tengok diri kita sendiri. Apabila 1 Syawal di bermalam besok lah ya, malam maghrib tu habis je puasa, terus disambut dengan takbir. Cantik atau tidak? Kita berbuka puasa, lepas tu kita solat itu dah bermula untuk kita menyucikan dirinya. Boleh kita bertakbir, waktu itu kita hidup, waktu itu kita aman, waktu itu kita beroleh ketenangan jiwa. Masya Allah. Kalau itulah kita dapat, itu di antara titik-titik kejayaan orang yang Ramadan. Okey, saya akui, bukan tak fikir, tapi saya yakin orang yang beriman 60 tahun ke atas, saya dah tak fikirlah nak pakai baju baru. Yang perempuannya tudungnya kelip-kelip, tak payahlah. Okey, mudah-mudahan waktu itu kerja kita apa? Nak memastikan diri kita ini bersih. Dan tuan-tuan jangan bimbang, tuan-tuan jangan ragu, yakinlah janji Allah. Malam itu bila kita dah takbir, tuan-tuan, Allah Ta'ala janjikan diampunkan dosa-dosanya. Beralaskan pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, penuh pengharapan, penuh doa, sepanjang 30 hari aku ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tengok rahmat rahim pengampunnya Allah kepada hamba-Nya. 30 hari susah payah. Siapa yang kata orang puasa tak letih? Siapa kata orang puasa tak haus? Apatah lagi kadang-kadang orang yang sakit nak menghabiskan sampai ke petang, Masya Allah, bertarung nyawa, bertarung kekuatan, sampailah dia berbuka puasa. Masya Allah, bukannya mudah tuan-tuan. Dulu mungkin muda kita tak nampak, bila dah tua-tua ni diserang pula sakit, nak menghabiskan, ya Allah, bukannya mudah, memang jihad. Tu kasih sayang Allah, diampunkan dosa-dosanya. Tapi kalau puasa awalan wa akhiran wa tengahan, inilah yang marah keputusan malam ni besok tak jadi raya. Itu Yang kedua, dijanjikan oleh Allah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mendirikan malam tarawih, malam Ramadan, apalagi kalau tak tarawih. Betul tidak? Jangan duk ngada-ngada besok malam aku nak sembahyang tarawih qada kerana Allah Ta'ala. Itu alim, tapi alim terbabas tuan-tuan. Kalau jumpa tengah mendirikan sembahyang tarawih kerana qada, ramai-ramai bacakan dia Yasin, supaya disadar bahawa malam ini terakhir, yang sudah-sudah mengikut ganjaran tiap-tiap malam. Istimewa, istilah tiap-tiap malam. Mudah-mudahan kita masuk dalam gulungan orang-orang yang memperolehi malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan. Dan saya berkeyakinan
Kalau tuan-tuan konsisten ataupun berterusan aja sehinggalah ke malam ini, berterusan ibadah, jangan bimbang. Kerana Allah Ta'ala nak bagi rezeki, nak beritahu ke, jarang beritahu. Tapi harus kita rasai. Allah latifun bi ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah Ta'ala kalau nak bagi rezeki, ada siapa-siapa yang dikehendaki, Allah latif, kau maha lembut. Apa kerja kita? Berterusan beribadah. Dan mudah-mudahan dua perkara besar ditambahnya pula. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anna wa an walidina. Tambah lagi wajal muslimina muslimat wal mu'minina al mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Penuh semangat Pak Bilal mengajak kita berselawat, mengajak kita sembahyang, diberi suaranya yang keras. Kalau kita tidur juga memang jenis orang tidur gitu. Saya tak sempat tuan-tuan nak datang malam inilah terakhir kata. Kalau malam ini tak datang juga atau dah rayu, harapan saya kecewa lah. Kenapa agak? Saya round tempat-tempat mana yang saya mengajar, di samping saya ditugas dekat luar. Masya Allah. Kadang-kadang bukan saja jamaahnya yang nak tidur, imamnya pun sama nak tidur. Auranya tuan-tuan. Auranya imam dia sebenarnya dia merawat makmum, dia mengubat makmum. Pak Bilalnya pula jururawatnya. Kalau kuat macam itu, dengan fasihnya, dengan jelasnya, tidur juga, ya sudah nak cakap macam mana. Mudah-mudahan kita jumpa tahun masa akan datang. Tiap-tiap tarawih jumpa tak doa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Ya Allah, Kaulah yang Maha Pengampun, Tinis amat suka pada orang yang meminta ampun. Ampunkanlah diriku ya Allah. Ataupun kamilah, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa mak bapak kami dan seluruh muslimin dan muslim. Kalau tak dapat banyak-banyak, kalau tak mampu 2 kali, buatlah 5 kali 20 rakaat. Itu belum masuk Pak Imam baca doa waktu Ramadan, waktu sembahyang fardu. Semua tu ruang-ruang yang Allah Ta'ala bagi supaya hambanya mohon pada Allah, dan dijanjikan Allah Ta'ala diampunkan dosa-dosa. Jangan risau. Sebab itulah malam raya kali ini kita semua dapat laksanakan seraya doa peribadi mohon ampun dengan Allah antara sebelum berbuka puasa atau sebelum sahur ataupun selepas sahur sebelum subuh. Istighfar, Allah Ta'ala janjikan diampunkan dosa-dosanya. Tinggal malam ini yang terakhir kita sahur. Nampak tuan-tuan? Kasih sayang Allah. Sebab itulah malam itu Allah Ta'ala janjikan kalau buat semua tu Allah Ta'ala ampunkan dosa. Seraya doa penutup dari Allahumma salli Allahumma rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah sembahyang kami, puasa kami, rukuk kami, sujud kami, pengabdian diri kami, amal-amal ibadah kami. Apa yang diharapkan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Mudah tak pengampunan Allah kepada hambanya? Ya, orang yang taat, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu janji Allah, aku ampunkan dosa-dosa. Ditambah pula malam yang terakhir, malam besok kalau bolehlah tuan-tuan, yang belum fitrah tu dibayar fitrah. Yang sudah alhamdulillah. Betul malam itu sunat, tapi kalau yang wajib sebelum sembahyang Aidilfitri, kita sembahyang Aidilfitri, Pak Imam pun nak sembahyang juga, yang khatib yang amil nak sembahyang juga. Jangan buat kalut lah tuan-tuan. Tak apa lah. Kalau kat masjid tempat saya Ustaz Mahmud marah, mesti cepat sekurang-kurangnya malam raya selesai. Kenapa? Tak nak ganggu, kesian lah si amil pun kadang-kadang dia tutup buku, dah lantok lah engkau. Siapa yang salah? Amilnya ke gitu?
Hamil nak sembahyang juga, akhirnya lepas sembahyang baru nak bayar fitrah. Jangan buat hal lah tuan-tuan. Fitrah tu namanya adil fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada suci, kembali kepada kebaikan. Maka sebab itu kalau malam tu dah selesai tuan-tuan, aman kita. Khususnya para mereka yang bertanggungjawab, bapa terhadap isteri dan anak. Okey, yang dah lepas, mudah-mudahan zakat kita diterima oleh Allah, didoakan oleh amil kan, supaya berkat rezekinya, berkat umurnya, dianugerahkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin. Selesai. Okey, bersih lagi tubuh badannya secara fizikalnya dengan zakat fitrah. Itu pun macam keputusan raya petang tadi. Itu pun berzakat fitrah pun dia milih mana yang paling murah. Paling murah. Okey. Ya. Gini je lah tuan-tuan. Kalau betul lah itu kemampuan dia, Allahu Akbar. Tapi kalau takdirkan memang ada kemampuan, sengajalah nak cari yang paling murah. Itulah kaedah tingkatan iman di. Okey. Sebab tu di Selangor kadang-kadang saya fikir-fikir kenapa jadi macam itu. Rupanya nak menguji keimanan kita. Yang tinggi 21, yang bawah 7 ringgit, yang tengah-tengah tu 14. Jadi kan Nabi dah kata khairu umuri awsatiha, sebaik-baik kerja amal sederhana, mahal tidak, rendah pun tidak. Dan kita mampu pula makan beras yang elok, persilakan. Mudah-mudahan Allah Taala terima zakat fitrah kita. Pagi-pagi tu saya nak berharap kepada tuan-tuan semua, malam besok jangan tidur nyenyak. Silalah kita bangun dan cuba kita ingatkan sama-sama bangun. Man ahya lailatul idaini wal lailatul nisfu min Sya'ban lam yamutu qalbuhu khina tamutul qulub. Ini janji dalam Nabi. Okey, barang siapa yang menghidupkan 2 malam Aidil Fitri dan Aidil Adha, termasuk juga nisfu Sya'ban, dia bangun. Okey, kira-kira di antara pukul 2.30 sampai pukul 5 lah. Sekarang ni pukul 5. Dia boleh sembahyang 2 rakaat. Allah Ta'ala janji tidak akan mati jiwa kamu, roh kamu tak akan mati di hari mana-mana seorang tu mati. Contohnya paling jelas kan, semuanya tidur, anda bangun. Sebenarnya Allah Ta'ala jemput kita. Rayulah, mohonlah kepada Allah. Allahu Akbar. Okey, boleh tak agak-agak? Boleh tak agak-agak? Lemangnya tak siap lah Ustaz. Okey, baru nak start main mercun, main meriam. Ya Allah, jangan tuan-tuan. Sayangkan diri kita. Okey, ajar kita dan kita sungguh-sungguh ya Allah. Bangunkanlah walaupun cuma 15 minit agar aku dapat 2 rakaat pun cukup supaya jiwa kita tak mati tuan-tuan. Okey, lebih-lebih lagi kanak-kanak yang 60 tahun ke atas, yang perempuan sibuk pula rendangnya tak masa dimarah pula suami, kau tidur je, aku celik buat rendang. Jangan gaduh-gaduh, lebih baik tidur dulu sama-sama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, paginya pula besok kita mandi sunat Aidil Fitri. Tubuh badannya dari atas sampai bawah dibersihkan dengan air yang mengalir. Kasih sayangnya Allah kepada hamba. Okey, lepas tu kita pakai baju yang baru, tanda kita syukur dengan Allah SWT. Dan lepas tu kita beramai-ramai untuk sembahyang Aidil Fitri. Tuan-tuan tahu tak? Mandi itu mandi jenazah sebenarnya. Okey, mandi jenazah, dibersihkan tubuh badan. Okey, yang kedua pakaian yang baru, tanda syukur. Ada kain kapan bandel? Tak ada. Okey, jangan memiskinkan diri saat waktu Aidil Fitri. Okey, syukur alhamdulillah kita mampu, kita
hiasi badan kita dengan sebaik-baiknya. Okey, dan pergilah sembahyang. Sebelum sembahyang dipimpin oleh jamaah baca takbir, tolong jiwai. Kerana takbir itu tengah menyucikan dalaman kita. Lepas tu kita pun sembahyang Aidilfitri. Ada tak tasbih kat sana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di antara takbir sampai 7 kali, rakaat pertama, rakaat kedua 5 kali dalam proses penyucian jiwa. Lepas itu dengar khutbah. Okey, kalau Bangla dibalik tak kisahlah dia mana dengar pun. Dia kadang-kadang pun tak faham bahasa Melayu kan. Tapi yang pelik kita pun ikut balik apa hal. Walhal khutbah itu adalah rukun Aidilfitri. Pasti dinasihatkan, pasti diingatkan. Habis saja disulami dengan takbir yang terakhir, agak-agaklah tuan-tuan balik daripada masjid. Agak-agaklah hati kita ni sedia tak minta maaf dan memaafkan. Inilah kemuncaknya tuan-tuan. Okey, tak kira tua, tak kira muda, waktu itu balik sampai ke rumah agak-agak dalam perjalanan ni dah siap sedia memaafkan. Segala-gala siapa yang buat jahat kita pun kita maafkan, kita sedia minta maaf kepada orang lain. Inilah kemenangan orang yang la'allakum tattaqun. Okey, kepada Allah kita dah tebus dengan amal-amal ibadahnya, dengan fitrahnya. Habli minallah, itu satu bab kepada Allah. Innaka ghafurur rahim. Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, habli minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Kita hidup waktu itu ketanda keberkatan kita hidup waktu itu. Agak-agak tuan-tuan, hati kita terbuka tak memaafkan orang yang buat salah kat kita, dan kita bersedia kalau kita salah minta maaf dengan orang. Setahu saya minta maaf dengan Allah, banyak ibadah, banyakkan ibadah, ikhlaskan ibadah, innallaha ghafurur rahim. Tapi dengan manusia belum tentu. Antara manusia dengan manusia, yang pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahu taala fi ridal walidaini wa sakhatullahi taala fi sakhatil walidain. Bermula keredaan Allah itu pada keredaan ibu bapa, dan marahnya Allah itu pada marahnya ibu bapa. First time. Okey, siapakah orang yang paling utama yang mesti kita letakkan yang amat tertinggi? Maka disitulah letaknya ibu dan bapa. Saya terus terang tuan-tuan, kau hebat macam mana pun, serbannya besar macam mana pun, jubahnya macam mana pun, kaya macam mana pun, tak dapat redanya mak bapak, jauh lagi redanya Allah. Yang muda-muda, siapa yang kat sini tak ada mak bapak? Siapa yang tak ada mak bapak? Saya tak tanya hidup dan mati, ada mak bapak atau tidak. Yang muda-muda, tolong jangkau jauh mana pun, susah payahnya pun kita kena tempuh kerana nak dapatnya redha mak bapak. Agak-agak kita dapat tak? Kalau kita dapat, itulah qad aflaha, orang yang berbahagia kerana menyucikan dirinya dengan Allah. Aku tabur dengan ibadah dengan mak bapak, dapat kita salam kat dia, dapat keredaan dia, dapat keampunan dia, bahagia kita. Nampak? Okey. Mereka yang dah tak ada mak bapak, dia akan terasa tuan-tuan. Tapi yakinlah yang datang malam ini, saya pimpin Fatihah dulu. Okey, dan saya yakin saya pun kehilangan bapa. Bukan tak rindu, tak kasih. Sebab itulah kadang-kadang Pak Imam sebelum balik, lepas baca khutbah, duduk sebentar baca tahlil.
suruh kita hadiahkan pada mak bapak kita yang telah pergi. Kerana yang dah mati, apalah yang ada yang boleh kita tolong? Pertama, apa dia? Doa dari anak-anak yang soleh, sedekahun jariyah. Sebab itu saya tak heran ada di kalangan kita lepas sembahyang dia lari pergi kubur. Kenapa pergi kubur? Dia nak baca Yasin, nak baca salam, nak berdoa. Ginilah yang dapat dijangkau, apa boleh buat. Tapi kalau kita dah baca tahlil, ada setengah-setengahnya baca tahlil semua ringkas tu, sekurang-kurangnya kita ingat dengan dia. Okey. Jangan jadikan budaya. Kalau nak pergi adat, saya biasanya minta maaf lah. Yang pertama yang hidup dulu kita raikan. Hari yang kedua baru kita ziarah ke kubur. Ataupun sebelum, macam besok malam takbir kan, petang besok sebelumnya takbir kepada mereka-mereka yang sudah meninggal. Bagi sebelum yang meninggal, antara anak dengan mak bapak, itulah yang nak dicari, itulah yang kita nak minta keampunan. Bahagianya kita terampun. Okey, baik. Yang kita pula yang tua, jangan sampai sekali-sekali anak mungkin ada silapnya. Dah kadang-kadang memang ada silapnya. Mintalah maaf dengan bapak. Okey, bapak jawab apa? Tiada maaf bagimu. Itu namanya tua bangka. Jangan buat macam itu. Saya akui tuan-tuan, setiap seorang ada cobaan. Kadang-kadang diuji cobaan anak. Saat itulah anak susah payah, tuan-tuan, nak datang dengan keadaan takut, dengan keadaan berbagai-bagai, sampai dia tiada maaf bagimu. Yang lebih takut dihalaunya, jangan datang. Sampai dia akui, engkau bukan anak aku. Subhanallah. Kalau saya jumpa jamaah saya buat macam itu, saya kampleng. Tak guna kita ibadah, tak guna kita beramal, tapi rupanya tak dapat mengampunkan dosa. Bukan orang lain, anak dia sendiri. Macam mana Allah Ta'ala nak ampunkan dosa dia? Maka sebab itulah bersedia yang anak mencari mak bapak. Tuan-tuan, orang pergi Mekah, you pergi Mekah, nak cari apa? Nak cari keredaan Allah. Tambangnya banyak berapa? Okey, tak ada bezanya. Bahkan lebih utama kita susah payah cari rezeki untuk raya-raya ni, minta ampun dengan mak. Tak dapat naik basikal, naik lori. Tak dapat naik lori, naik kapal terbang. Okay. Tak dapat juga, memang tak nak pergi sudah. Tuan-tuan, semua itu rentetan jihad, rentetan belanja untuk fisabilillah, kerana nak dapatkan keampunan mak bapak. Masya Allah. Saya tak tahu, saya masih ada satu mak yang ada. Okey, bapak dah tak ada. Kalau pihak mertua pun tinggal satu pak mertua. Okey, kalau takdirkan tak ada dua-dua, agaknya ke mana kita nak menghalakan hidup saat itu. Sebab itulah kadang-kadang kita berdoa, berkatilah Ramadan. Berkat apa Ramadan kalau kita tak dapat keampunan dengan mak bapak? Okay? Dan kita bersyukur kepada Allah, anak-anak kita raya-raya dapatlah berjumpa dengan kita. Tapi janganlah kita kepala otak kita sendiri fikirkan. Okay, dia dah jumpa kita. Pernah kita tanya tak? Bapak mertua kamu kan masih hidup, itu besan saya. Siap-siap pergi jumpa bapak mertua kamu. Orang tu saya aja dulu. Sanggup dia dibawakan bekal ketupat. Okey, ada siapkan dah. Okey, lepas dapat salam kita, dia pun baliklah rumah mak mertua besan kita. Sampai dikirim ini dibekalkan untuk mak mertua kamu. Artinya silaturahim antara besan dengan besan, Masya Allah, makin kuat. Okay, memang kuat silaturahim tazilul umur. Pasti orang nak berkati Allah umurnya dan rezeki. Hari ini ada tak? Kita jadi orang tua, okay, besan kita masih ada, anak kita ada, kena halau dia, pergi sana, pergi cari mak bapak mertua.
Nak mak bapak mertua ni sebenarnya mak bapak kita juga. Sebab itu bila kita cari mak, yang pertamanya dah tentu mak kandung. Okey, mak kandung. Yang kedua mak yang nyusukan kita, mak susuan. Lepas tu mak tiri. Lepas tu mak angkat, mak angkat dulu, baru mak tiri, baru last mak mertua. Okey, boleh tak kita jangkau? Kalau ini semuanya dapat keampunan, kemaafan, itulah kejayaan yang abadi, penyucian yang abadi antara mak bapak. Okey, kita tak ada dosa. Betul, tuan-tuan. Itu yang kadang-kadang saya pernah tanya, Ji, kenapa Ji rasanya kau tak macam ceria? Rupanya dia tak dapat nak jangkau. Okey, maknya jauh. Okey, masih hidup. Maka sebab itu kita sama-sama. Okey, hebat macam mana pun mak bapak dicari dulu. Yang kedua, siapakah orang yang paling utama untuk kita nak minta ampun dengan manusia? Pasangan suami isteri. Ya Allah, saya mohon tuan-tuan supaya diberi kekuatan untuk kita sebagai lelaki lah, ibarat kata sebagai suami. Adatnya macam mana? Begini, Rasulullah balik dari baca khutbah sampai ke rumah Aisyah sungsung Rasulullah. Yang kita begini, kita balik daripada masjid sampai rumah, tolong adab tata susila, kata orang Jerman, toto kromo, adab biadab. Okey, suami duduk, isteri nyongsong suami. Terserahlah, kalau tak boleh duduk bersila pun duduklah kat kerusi, supaya kita nak mengajar anak, cucu, cicit kita beradab apabila nak minta ampun. Kita duduk, isteri kita jumpa, dia minta ampun, nak minta ampun kepada kita. Okey, sebagai suami. Okey, bagi saya perbuatan itu bukan perbuatan main-main, tuan-tuan. Okey, satu perbuatan yang bagi saya amat berat, dan inilah kejayaan orang yang berpuasa. Cuma saya pesan kepada isteri, kalau nak minta ampun dengan suami, senaraikan senaraikan kesalahan-kesalahan yang ada. Okey, nak tengok suami hebat atau tidak. Bang, saya minta maaf lah bang, hari tu saya ambil duit kat Bukit kereta kat Seluar Abang, saya hari tu lepuk abang dan berbagai-bagai. InsyaAllah lelaki 2-3 perkara bang, ampun dunia dan akhirat. Suami pun, yalah aku dah ampunkan dunia dan akhirat. Tengok lemahnya lelaki. Okey, begitu juga bila suami. Janganlah kita mengada-ngada bahawa suami tak ada salah. Ada salahnya terhadap isteri. Okey, waktu itulah kita minta maaf. Siapa namanya, cakap je, minta maaf dunia dan akhirat. Istrinya memaafkan. Bahagia kita sebagai suami. Okey, cuma saya katakan tadi, peradaban itu amat penting. Isteri dapat kemaafan suami, tanda syukur, tanda terima kasih. Agak-agak suami ni pernah tak dicium kanan kiri? Kenapa? Tanda restunya, sukanya, redanya suami memaafkan kita. Yang ni lelaki ada tak rasa isteri cium? Waktu hidup tak nak cium, dah mampu baru pakai nak cium. Itu yang kadang-kadang saya sedih. Waktu hidup tak dicium, waktu dah mati dah disiapkan untuk kebersihan tubuh badannya, baru sibuk dia nak cium. Bagi kita pula yang lelaki, okey, agak-agaklah tuan-tuan dah dapat kampunan daripada isteri, rasa syukur kita, terima kasih kita. Ada tak pernah kita cium dahi dia? Bila nak cium tu, dulu-dulu lepas nikah baru cium, dah tua-tua tak pernah cium. Okay, jangan macam itu. Kita jangan ego waktu itu. Lebih baik kita rasa rendah diri, tawaduk, kerana kita mendapat kampunan dengan isteri. Saya ginilah tuan-tuan, saya nak bagi fatwa bukan mufti. Okey, kita ada hak pertama pada isteri. Habis berampun-ampun, dia nak cium-cium lah, pegang kepalanya. Okey,
seraya kita cium bahagian dahi, seraya kita berdoa. Tak banyak doanya tuan-tuan. Ya Allah, semoga isteri itu siapa namanya isteri itu, mudah-mudahan jadi isteri yang soleh, anak yang soleh, ibu yang soleh. Isteri dengar tuan-tuan, ditakdirkan besok lusa kita mati, itulah wasiat yang kita bagi kepada dia secara tidak langsung. Okey, anak yang soleh, isteri yang soleh, ibu yang soleh. Lelaki perempuan tak lari daripada itu. Begitu juga kalau anak-anak, boleh tak agak-agak kita pegang kepalanya. Lebih lagi anak-anak yang agak-agak nakal-nakal sikit tu, kalau laki saya selalu crossing, kalau laki biar maknya pegang kepalanya, walaupun dah berjanggut, dah tua, dipegang je. Okey, seraya berdoa mudah-mudahan kau jadi anak yang soleh, jadi menantu yang soleh, jadi bapa yang soleh. Kan ada Allah Ta'ala tak ada tutup langitnya kerana doa dari hamba. Okey, mudah-mudahan besok walaupun dia menung-menung terdengar. Adalah tuan-tuan yang dah jumpa saya dah, iyalah ustaz, betul arwah bapa dah tak ada, saya teringat itu yang diwasiatkan tiap-tiap tahun bila raya. Mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh, kan agak-agak boleh tak? InsyaAllah kita sama-sama lakukan. Yang terakhir, okay, yang seterusnya lah, selain dari kawan-kawan, agak-agak siapa? Adik-beradik kita. Adik-beradik kita putus tak? Cari jauh mana pun, tak semestinya yang muda cari tua, yang tua cari muda pun tak apa. Okey, begitu juga adik-beradik isteri kita. Ada adik-beradik dia boleh putus tak boleh putus. Suruh cari dia, mana kakaknya, mana iparnya, semungkin yang boleh. Semua itu dapat. Qad aflaha man tazakka, berbahagialah. Itulah namanya Aidil Fitri. Saya tak sebut rendang, tak sebut yang lain-lain, cuma fi sedekah. Dia sungguh-sungguh kamu buat sedekah pada hari raya. Saya nak minta maaf ya, jangan guna bahasa ampau. Itu kurang ajar. Yang kita sebagai datuk nenek ni dah sediakan ya, dah sediakan. Bukan untuk apa? Untuk nak sedekah kepada anak cucu cicit. Mudah-mudahan sedekah itu akan menjadi penawar kepada penyakit kita. Yalah, ya tuan haji ya, tak dapat bagi RM1, bagi RM100 satu cucu. Kalau 20 orang ya boleh tahan. Pengsan datuknya. Tapi hakikat itu kebesaran. Okey, jangan ini dah ampau, jangan. Inilah nak bayar hasinu amwalakum bisedekah, tawarkanlah penyakit kamu dengan sedekah. Walau sikit pun nawaitukan sedekah. Kenapa? Mudah-mudahan kita dia terampun, zakat fitrah kita pun, zakat harta terbabit, semuanya itu sebagai sedekah. Okey, tak perlu banyak, tapi nilai sedekah itu adalah penawar kepada sakit, zakat kepada harta, dan orang yang sakit ditawarkan dengan sedekah. Yang seterusnya disebut juga kat sana wa'malil khair. Ginilah tuan-tuan, kat dalam ni saya bagi, kalau tak cukup besok minta AJK photostat kan. Kenapa? Saya sudah aturkan satu persatu. Sekurang-kurangnya inilah, tak sempat saya nak baca, tak sempat nak huraikan lama-lama. Saya anggaplah mudah-mudahan kita ada nilai-nilai buat baik. Dan yang seterusnya warbiri, berbakti. Okey, taburkan baik, taburkan amalan baik. Agak-agak yang terakhirnya apa? Bakti kita kepada kawan kita, mak bapak kita, keluarga kita, sahabat-sahabat, para jamaah yang bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadah kita dan diakhiri mudah-mudahan diberi kesihatan untuk melaksanakan 6 hari dalam puasa dalam bulan Syawal, menyamai setahun lamanya berpuasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan doa-doa kita. Bagi saya secara peribadinya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang sering bersama saya dalam kuliah.
Tuan-tuan tak ada dosa dan saya sentiasa mengampunkan dosa tuan-tuan. Cuma kesempatan ni saya minta ampun dunia dan akhirat. Mudah-mudahan berkat umur kita, rezeki kita, kita jumpa lagi selepas bulan Ramadan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan malam ini ya Allah perhimpunan yang Kau redai, majlis ilmu yang Kau berkati, majlis ilmu yang Kau rahmati. Pimpinlah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang baik, ke jalan yang Kau redai sepanjang hayat kami ya Allah. Ya Allah, kami beramai-ramai menandatangan memohon padamu ya Allah, sehatkanlah tubuh badan kami, anak pinak kami, ahli keluarga kami, para jamaah yang bersama-sama dengan kami ya Allah. Lindungilah kami daripada sebarang kaiban dan kelemahan, sebarang kecacatan dan kecelakaan, sebarang musibah penyakit yang tidak diingini, sama ada yang lahir maupun yang batin. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dayan, Ya Sultan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesehatan, kesejahteraan, keamanan, ketenangan, kebahagiaan serta kemakmuran di mana-mana kami berada ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami yang telah lalu maupun yang akan datang, dosa-dosa yang kami sedari ataupun yang tidak kami sedari ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu bapa kami ya Allah. Bahagiakanlah mereka berdua ya Allah. Sejahterakanlah mereka berdua ya Allah sepanjang hidup dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat nanti ya Allah. Cucurilah kasih sayang yang sepenuhnya kepada mereka berdua ya Allah, sebagaimana Ia menyayangi dan menyayangi kami di waktu kecil-kecil kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Istajib do'ana ya Allah, istajib do'ana ya Rahman, istajib do'ana ya Rahim. Da'wahum subhanahu wa tahiyatum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrinal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bisabr. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu